Bunga raya, bunga kebangsaan, mekar indah menghiasi laman. Assalamualaikum, saya hulurkan sebagai tanda salam perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Aisyah Isyirah binti Mustafa. Tanggal 7 Mac yang lalu, genaplah usia saya 11 tahun. Aktiviti saya pada masa lapang ialah membaca. Saya pernah memiliki banyak koleksi buku cerita kanak-kanak daripada pelbagai terbitan seperti Icon, Syabab dan Karya Enid Blyton. Selain itu, saya juga gemar melukis. Saya sering merujuk hasil lukisan-lukisan di internet. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pelukis yang berjaya. Pada masa yang sama, saya perlu cemerlang dalam bidang akademik. Pepatah Arab ada menyatakan waktu itu ibarat pedang. Jika kita tidak memotongnya, ia akan memotong kamu. Oleh itu, saya perlu bijak membahagikan waktu agar saya dapat mengulang kaji pelajaran dan melakukan aktiviti yang saya sukai dengan gembira. Kawan-kawan, mengapa kita perlu rajin membaca? Membaca adalah jambatan ilmu. Membaca juga boleh diibaratkan seperti membuka pintu diri kita kepada dunia luar. Kita dapat mengembara, merentasi sejarah, beraksi sebagai watak utama dan menikmati penceritaan seperti menonton di situasi di set penggambaran. Menarik bukan? Pembacaan juga dapat merangsang minda kita dan mematangkan fikiran secara logiknya dan memperoleh banyak ilmu tanpa sepadan jika rajin membaca. Buku yang saya baca kali ini bertajuk Sirah Nabi Ismail. Buku ini merupakan hasil karya Rohaizat Rahman dan diterbitkan oleh Icon Syabab Resources. Cetakan pertama pada tahun 2020. Buku ini bertemakan pengorbanan. Pengorbanan seorang hamba kepada pencipta, pengorbanan seorang anak demi bapanya, pengorbanan seorang bapa, pengorbanan seorang suami dan juga pengorbanan seorang isteri. Selain daripada cerita Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail dan peristiwa korban, perintah Allah agar Nabi Ibrahim menghantar isterinya Hajar dan anaknya ke Hijaz juga membuktikan kepatuhan mereka kepada Allah. Setiap peristiwa membawa kita sebagai pembaca turut merasakan kesedihan dan kagum. Dan juga akan muhasabah diri, berasa insaf dan bersyukur kepada Allah. Hal ini demikian kerana ujian yang diberikan amat berat kepada mereka. Namun, di atas keimanan mereka kepada Allah, segala keperitan dan pengorbanan mereka terbayar akhirnya. Wallahu a'lam. Saya suka membaca kisah ini kerana jalan penceritaan yang mudah difahami dan menarik. Bagi saya, kisah Nabi Ismail telah ditulis oleh ramai penulis. Saya juga dapat memahami dan mengaitkan peristiwa korban ini dengan rutin ibadah haji dan korban. Saya juga amat mengagumi kebesaran Allah yang Maha Esa, iaitu apabila Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor haiwan ternakan sebagai ganti korban. Subhanallah. Saya juga belajar erti keikhlasan dan percaya bahawa segala yang ada pada kita hari ini adalah pinjaman semata-mata. Untuk makluman kalian, pada awal tahun yang lalu, rumah saya telah ditenggelami air banjir. Segala koleksi buku sekolah, mainan dan lukisan saya musnah. Pada mulanya, saya berasa amat sedih dan kecewa. Mana tidaknya, koleksi bacaan saya merupakan hadiah yang saya terima dan hasil tabungan sendiri. Namun, kepada siapa yang saya harus bersalahkan? Setelah membaca kisah ini, saya mengambil iktibar dan mula merelakan kehilangan koleksi kesayangan saya. Lebih menakjubkan, hasilnya saya lebih gembira dan reda. Alhamdulillah, saya lebih tenang dan mula ikhlas terhadap kehilangan sesuatu. Saya belajar bahawa kita tidak perlu bersedih kerana setiap perkara yang terjadi pasti ada hikmah di sebaliknya. Namun, hasil garapan penulis ini menggunakan perkataan yang sesuai dengan tahap pembaca cilik seperti saya. Kerana tiada perkataan bombastik dan yang perlu ditafsirkan.
Selain itu, kisah ini memberi impak kepada diri saya sebagai seorang anak dan juga hamba-Nya. Saya sedar bahawa seorang anak perlu patuh kepada ibu bapa kerana mereka lah yang menyediakan keperluan kita sejak daripada dalam kandungan lagi. Kita juga perlu patuh terhadap suruhan Allah tanpa sebarang persoalan. Sesungguhnya kita akan menerima ganjaran dan balasan di atas setiap perbuatan kita di dunia ini. Sebagai seorang pembaca tegar, saya juga seolah-olah dapat mengembara di dunia yang berlatarkan padang pasir dan menghayati nikmat kasih sayang seorang bapa iaitu Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail. Kawan-kawan, budaya membaca merupakan amalan mulia. Melalui pembacaan, kita dapat meneroka ke dunia luar. Berikutan pandemik virus COVID-19, kanak-kanak seperti kita tidak dapat keluar. Ayo, kita mulakan aktiviti membaca agar dapat merentas negeri malah merentas negara tanpa sebarang sekatan. Kita juga akan mengetahui lebih banyak perkara baru dengan membaca. Mulakan dengan sebulan sebuah buku dan berkongsi kisah tersebut dengan ibu bapa dan adik-beradik. Pastinya akan lebih menarik kerana melalui perkongsian kita akan lebih memahami dan merungkai persoalan diminta. Bacalah demi Tuhanmu yang Maha Agung. Wahyu pertama Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril membuktikan betapa pentingnya kita agar tahu membaca. Melalui pembacaan, kita akan lebih berilmu, matang dan mampu menganalisis sesuatu perkara. Selain itu, kita akan lebih bijak membuat keputusan. Seterusnya, menjadi insan yang berguna dalam masyarakat. Akhir kata, tuntutlah ilmu sejak dari dalam buayan hingga ke liang lahat. Marilah kita bersama-sama membudayakan budaya membaca. Sesungguhnya bangsa yang membaca adalah bangsa yang berjaya. Jadilah insan yang memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.